Assalamualaikum. Selamat petang. Kita tunggu siapa lagi yang nak masuk. Cuaca hari ni mendung. Ke ada tempat korang yang dah hujan? Hai Kak Long. Terima kasih sebab tonton sekarang ni. Buka puasa apa hari ni Kak Long? Rindu nak balik Gemas. Hai Kak Su. Selamat berpuasa. Jom siapa lagi? Jom kita sembang-sembang. Hari ni hari keempat live. Itulah jomlah sembang-sembang nak bagi hilang rasa cuak-cuak ni. Hai Kak Rose. Thank you sebab watching. Thank you Kak Rose. Kak Rose juga cantik. Wow. Sebenarnya hari ni nak cerita, nak share pengalaman pertama kali hantar anak asrama. Mesti masing-masing ada pengalaman masing-masing. Macam Fiza pun ada pengalaman masing-masing. Ada suka, ada sedih. Sekejap, kita tunggu lagi. Okeylah. Fiza start terus boleh? Nak share, nak sembang-sembang pengalaman pertama kali hantar anak ke asrama. Okey, Fiza sebenarnya ada anak seorang lelaki. Sekarang umur 13 tahun, dah tingkatan 1. So tahun lepas dia UPSR. Jadi tingkatan 1, Fiza hantar dia asrama. Asrama sekolah agama dekat Rembau. Hai Nurul. Sebenarnya tak terfikir pun nak hantar ke asrama, ialah anak seorang. Itulah teman gaduh, teman bergurau. Dialah penghibur. Tak dekat rumah, sunyilah pula. Kita berdua dengan husband. Okey, masa dia darjah 6, orang lain semua macam ada perancangan nak hantar anak asrama. Maksudnya dekat SBP, MRSM ke, sekolah agama ke, kan? Hai Ashikin. Tapi Fiza tak orang cakap tak fikir pun nak hantar anak asrama. Ialah sebab seorang nanti rasa macam sunyi dekat rumah. Tak ada orang cakap, tak ada anak depan mata tu macam tak boleh lah kan, seorang. Tapi tak tahulah kalau anak 2-3 kan. Okey. Mula-mula dia dah ambil peperiksaan UPSR tu. Memang masih lagi tak mohon mana-mana permohonan sebab tak nak. Lepas tu dah sampai keluar keputusan UPSR. Alhamdulillah, anak Fiza, nama dia Wan Haris Naufal. Dia dapat keputusan 3A, 3B. Alhamdulillah, syukur. Ibu pun bangga sangat dengan keputusan UPSR. Apa pun keputusan, ibu tetap terima. Itulah yang terbaik yang dia dah buat. Okey, bila dah keluar, kawan-kawan semua dalam grup
update lah anak dia sini, mohon sini, mohon sini, mohon sini. So dalam grup tu banyaklah link-link masuk kan, untuk mohon asrama sana sini. Jadi Fiza macam buat tak tahu je lah, sebab memang tak nak hantar. Okey, dia jadikan cerita bila dah lama-lama tengok tak boleh jadi pula, orang hantar anak asrama, kenapa tak hantar asrama. Lepas tu jumpa cikgu kelas dia, cikgu kelas dia tanya, tak Naufal masuk sekolah mana? Saya cakap lah, tak kot, dia duduk sekolah biasa je lah dekat-dekat sini. Tu cikgu cakap lah, janganlah macam tu, hantarlah anak sekolah yang lebih baik. Maksudnya Naufal tu pandai, takkan nak hantar dia sekolah biasa. Cubalah hantar sekolah lain. Dari situ dah mula terfikir juga, betul juga. Tapi dengan rasa macam nak berpisah dengan anak tu yang rasa macam tak sanggup. Bila tak sanggup tu yang ambil keputusan, cakap dengan husband, tak payahlah hantar asrama. Dia mengikut je husband ni. Yelah, dia tahu wife dia macam mana. Sekarang anak tak ada, nangis je lah. Okey, lepas dah macam tu, dah last permohonan untuk ke MRSM. Last minute, cuba juga mohon. Kira orang cakap cuba nasib lah. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, tak apa, redha. Okey, bila dah isi, okey lah, tak apa. Lama-lama tu, keputusan sampai, tak diterima. Okey, tak apalah. Memang tak ada rezeki. Yalah, keputusannya pun 3A. Yang ada keputusan sampai 6A, 5A, lagi ramai kan. Tapi tak apalah. Sampai macam mana boleh hantar ke asrama untuk sekolah agama. Sebenarnya itu pun tak terfikir. Satu hari tu ada seorang kawan, namanya Atih. Okey, kalau Atih pun nonton ni nanti, terima kasih banyak-banyak. Okey, lepak-lepak lah dengan dia pergi makan-makan. Okay, dia ada anak seorang lelaki. Time tu anak dia dah nak masuk tingkatan 2. Tanya dia, kau hantar anak kau sekolah mana? Yelah, dia kan anak seorang je lelaki. Hai Kak Sal, lama tak dengar berita. Kak Sal sihat? Okey, bila dah tanya, sebab dia anak seorang lelaki, mesti pun ada perasaan yang sama macam Fiza. Dia cakap, aku hantar anak aku asrama sekolah agama dekat Rembau. Wah, macam terus rasa macam nak hantar jugalah. Lepas tu, so tanyalah, lipat-lipat tu tanyalah detail. Macam mana, best tak sekolah tu. Dia punya pencapaian macam mana kat sana. Baik. Kawan ni cerita, Atin cerita memang semuanya baik-baik. Memang positif sangat. So dia suruh tengok dekat Facebook sekolah agama tu lah. Bila tengok video, memang terus jatuh hati. Yelah, lagi pun sebenarnya anak seorang, lepas tu lelaki pula. Ramai juga kawan-kawan bagi cadangan, hantarlah sekolah agama. Dia ada lelaki, biarlah didik dengan agama dari awal ni. Yelah, lelaki kan, tapi tak semestinya lelaki je hantar kan, perempuan boleh. So lama-lama terfikir, baik hantar ke asrama. Hai Kak Zaitun, hari ni Fiza cerita pasal pengalaman Fiza hantar anak ke asrama. So lepas sekarang ni, bila dah ramai yang kawan-kawan bagi feedback suruh hantar anak ke asrama sekolah agama, rasa macam yakin, rasa macam kuat. Tak apa, rasa sedih tu nanti cuba nak kontrol. Hai Long Journey, lupa nama apa sorry terlupa. Hai Zamni, hari ni aku cerita pasal pengalaman anak masuk asrama. Okay, so sebenarnya cakap dengan husband. Okay, sambung okay Rina, sorry. Balik raya tak ni? Ke kena bertugas nanti Rina?
Okay, Fiza sambung bila dah dapat macam rasa satu keinginan nak hantar juga anak ke asrama sekolah agama ni, lagipun fikir, thank you Zamni, fikir Rembau tak jauh. Kalau daripada Seremban ni berulang, maksudnya terus nak pergi dekat anak, tengok anak dalam setengah jam sampai. Tak jauh kan. Jadi kalau rindu bolehlah tengok-tengok kan. Jadi tanya juga dengan ibu. Ibu macam mana kalau Fiza nak hantar anak dekat asrama, dekat Rembau. Ibu cakap, ya Allah, ibu galakkan sangat. Hantarlah anak seorang kau tu ke sekolah agama. Biar dia belajar sekolah agama kat sana. Lepas tu, ibu cakap, tak apalah, dia boleh berdikari. Dalam masa yang sama sebenarnya, takut juga. Ialah fikiran ibu-ibu ni, anak seorang sebenarnya dia tu manja. Memang tak pandai berdikari. Semua benda ibu dia buat. Semua benda. Contoh, dia lepas mandi, ibu dia ni lah akan sediakan baju. Dia cuma pakai sahaja. Nak makan pun ibu sediakan. Nak air pun ibu ambilkan. Semua ibu. Sampai ayah dia cakap, eloklah tu manjakan anak. So satu hari nanti susah. So betul. Husband cakap macam tu benarnya betul. Okay. Lepas tu cakap juga selotok dengan husband, cakap dia, abang saya nak hantar anak ke sekolah agama, okey tak? Dia terkejut juga, dia kata, ai boleh ke? Nanti sekarang awak tu yang menangis-nangis, rindu ke anak. Abang tak kisah, dia cakap macam tu, sebab abang memang daripada sekolah dapat masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5 memang duduk asrama. Lepas tu sambung dekat UTM memang duduk asrama. Abang tak kisah, dia cakap macam tu. Okay, tak apalah, orang pun boleh jugalah. Cakap macam tu, maaf. Sudahnya ajak dia pergi sekolah agama dekat Rembau tu, tanya macam mana nak mohon. Lepas tu dia kata akan ada interview. Bukan pergi, kita just WhatsApp je dekat dalam, dapat notifon dalam Facebook tu. Thank you Kak Sal. Bila dia suruh isi online, okay, dah isi semua, dia kata akan ada panggil interview. Okay, tunggu. Tak lama tu dapat, dia suruh panggil datang interview. So pergilah interview. Pagi time tu, pukul 9 ada interview. So pergilah. Pertama kali lah masuk sekolah tu. Hai Uya, selamat berpuasa. Selamat petang semua. Hari ni Fiza nak share pengalaman Fiza hantar nak masuk asrama. Okay, pagi-pagi dah hantar pergi asrama. First time tengok asrama tu, sekolah tu. Nama sekolah tu, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sofa. Tahu kan? Mesti ada yang tahu, ada yang tak tahu. Itulah sekolah nama singkatan dia Setias Rembau. Pergi sana memang cantik lah kawasan tu. Macam, bolehlah hantar Nafal kat sini, cantik. Tapi sekolah tu sebenarnya sekolah swasta. Jadi kena mahal tu, ialah swasta. Tapi insyaAllah untuk pendidikan anak tu kami cuba ikhtiar, insyaAllah. Hai ready saya. Balik-balik kerja. Fiza hari ni cuti. Turn kerja besok. Dia selang-selang sehari kerja. Okay, lepas tu dah sampai ke interview lah, memang ramai lah. Semua berjubah-jubah. Bila tengok, wah sejuk kan? Sejuk rasa hati tu bila kau tengok anak. Wah, nanti Naufal macam ni berjubah, berkupiah kan? Siapa tak nak anak dia macam tu kan? Lepas tu dah interview. Balik. Dah balik. Tak lama tu kita tunggulah keputusan. Sekolah tu tunggu keputusan. Lepas tu tak lama tu jugalah dapat keputusan. Dia kata, alhamdulillah permohonan masuk ke asrama telah diluluskan. Okay, bila dah teruskan, terus rasa macam, wah Nafal dah nak masuk asrama dah ni. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, hati tu macam, betul ke keputusan aku ni? Hati tu dah macam rasa sedih, sesebab. Assalamualaikum Cikgu Aisyah. Terima kasih sebab menonton. Fiza cerita pasal pengalaman masuk anak asrama. Cerita ni sebab pula.
Okey, dah dapat macam tu macam rasa, betul ke ni keputusan aku ni? Tapi tak apalah. Untuk anak tak apa. Okey, bila dah dapat macam tu, tanya Naufal. Naufal dapat asrama nak tak? Dia macam tu. Apa tak kisah dia macam tu. Wah, dia tak kisah. Sebab dia tengok kawan-kawan dia yang sama-sama kelas tu dapat asrama juga tapi sekolah lain lah. Mulalah macam dah mula rasa sedih. Dah fikir macam, macam mana nanti kalau dia tak ada kat rumah? Alah, cerita bab ni macam sedih pula. Okay, tak apalah, pendekkan cerita lagi. Tibalah masanya, harinya kena hantar anak asrama. So barang-barang dah prepare. Pergi Maidin, belikan ibu dia ni punya excited belikan barang-barang sampai ayah dia gelak-gelak. Hai, anak lelaki kot, tak payahlah semua benda nak beli. Baldi lah, gayung lah, tempat letak sabun lah, berus lah. Thank you Cik Gresha. Semua benda lah nak beli. Kan? Dia punya excited macam tiba-tiba tu teringat pengalaman ibu duduk asrama. Seronok sebenarnya. Macam-macam nak beli, macam-macam excited. Nak itu tak? Nak ini tak? Nak makanan tak? Hai Abah Riza. Thank you watching. Hai Kak Ana. Lama tak jumpa Kak Ana. Anak Kak Ana mesti dah besar. Hari ni Fiza nak cerita pasal pengalaman hantar anak ke asrama. Okay. Okay, tadi sambung. Prepare untuk barang-barang masuk asrama. Beli macam-macam lah. Beli makanan, itu ni. Tapi bila buat makanan, budak lelaki biasalah. Tak nak. Hai bang, selamat berpuasa juga. Dah nak raya dah kita. Lagi 9 hari nak raya dah ni. Hai Dina. Tengah kerja ke? Aku tengah cerita pasal pengalaman hantar anak asrama. Anak aku kan seorang. Cerita ni terus sebab wow, duduk hostel juga dulu. Sekolah kat mana tu? Mesti banyak kenangan kan? Pahit, manis. Okey. Bila dah siap-siap, bila tiba hari masanya nak hantar esoknya, ibu dia memang tak boleh nak tidur lah. Tak tahu nak cakap excited ke, sedih ke. Macam-macam lah rasa time tu. Serabut pun dia. Fikir macam, besok Naufal dah tak ada kat rumah, dah duduk asrama. Boleh ke dia nak menguruskan diri? Dah lah pertama kali. Manja pula tu. Rasa kurang percaya ke anak tu terlampau tinggi. Patut tak boleh kan seorang ibu berniat macam tu. Hai Dina. Thank you sudi dengar. Akhirnya sampai asrama. Kebetulan sehari sebelum tu nak hantar asrama, husband nak bawa mak dia sekali hantar cucu dia ni. Yelah, ayahnya pun excited juga. Nak sama-sama dengan maknya hantarlah anak cucu mak lah. Hai Siti Rahma. So ambil mak malam tu, tidur dekat rumah. Pagi-pagi besok sama-sama pergi ke asrama. Dalam masa yang sama dah telefon juga ibu kat kampung, Ibu Fiza. Cakap ibu, Fiza nak hantar Naufal pukul 9 dah ada kat sana. Nanti kita jumpa kat sana lah. Ibu pun nak jumpa, nak tengok juga. Maklumlah cucu kesayangan, cucu sulung lelaki. Sebab apa cakap kesayangan tu? Sebab dia lelaki. Dalam adik-beradik Fiza semua perempuan. Fiza nak sulung. Jadi tak ada pengalaman anak lelaki. Bila dapat cucu lelaki, memang jadi kesayangan lah. Okey, bila dah kumpul kat sana, okey lah macam biasa. Daftar, masukkan barang-barang dekat asrama. Tanya dia nak katil mana, pilihlah katil. Dah pilih katil, sarung cadar. Almari tolong kemaskan, gantung-gantung baju. Okey, dah sudah tu, sampailah ke petang. Orang semua dah balik, kita tak balik-balik. Hai Rani, kerja ke hari ni?
Hari ni akak cerita pasal pengalaman hantar anak masuk asrama. Okay, lepas tu dah siap-siap semua barang, dah petang. Dah mula rasa macam, alah dah nak balik dah ni, macam mana? Naufal pun dia sebenarnya dah sedih, tapi biasalah dia tak tunjuk. Masuk kereta, sebelum tu biasalah sesi foto-foto, ambil-ambil gambar, kenangan lah. Tu salam-salam, cium-cium, peluk-peluk. Rindu malam ni anak dah tidur asrama. Lepas tu dah balik tu, masuk kereta, tiba-tiba macam mendung. Tiba-tiba masuk kereta, bak anak ni macam susah nak cerita. Alamak, tak boleh nak cerita lah pula. Aduh. Hai Atai. Kak gemas ke? Tiba-tiba aku kalau cerita bak anak ni masuk asrama, terus sebab terus teringat. Thank you Dina. Okay, dia bila dah masuk kereta, Naufal dia terus lari masuk asrama. Tak nak pandang-pandang belakang. Itu maknanya dia sedih. Apa lagi? Ibu dia pun rasa macam, kenapa dia lari? Tu tak apalah, masuk kereta terus jalan. Dalam kereta tu, ibu Fiza pun balik lah rumah dia. Dalam kereta tu ada Fiza, ada suami, ada mak mertua. Okey, bila dah balik, dalam perjalanan nak balik, ni sorry lah, aduh beremosi pula. Bila perjalanan nak balik ke Seremban tu, kalau nak tahu, terus Fiza menangis tak berhenti-henti. Daripada Rembau sampailah ke rumah, menangis-nangis. Nak cerita ni pun tak boleh, tapi nak share. Tak tahulah, rasa macam sedih sangat. Sampai dalam kereta mak mertua saya cakap, janganlah menangis-nangis. Dia cakap patutnya ibu, seorang ibu kena doakan yang baik-baik untuk anak. Anak bukan pergi mana pun, pergi belajar, pergi sekolah. Kenapa nak menangis? Wow, betul juga cakap mak mertua kan? Jangan nangis Dina. Aku pun nak nangis Live-live menangis. Bila mak mertua cakap macam tu, rasa yelah betul lah mak. Tahanlah, tak nangis. Masuk rumah, masuk bilik terus nangis. Nangis sorang-sorang. Tak apalah, tak kisah. Lepas tu pergi kat bilik dia. Tak boleh pergi kat bilik dia sebenarnya. Pergi kat bilik dia, biasalah ada bawa anak kita kan. Nangis lagi. Serius, memang kelakar pengalaman tu. Sebab apa? Memang asyik menangis. Lepas tu hari besoknya pula, macam ingat anak tu ada dalam bilik. Nak kejut dia pergi, nak kejut dia bangun pagi lah, solat subuh, pergi sekolah macam biasa, rutin macam biasa. Rupa-rupanya dia tak ada dalam bilik. Terus nangis lagi. Teruk kan? Nangis je. Lepas tu hari ketiga pun sama menangis, masih menangis. Tapi sebenarnya anak tu, Naufal telefon setiap hari dekat sekolah, ada public phone. Dia telefon tiap-tiap hari, tapi tak tahulah. Pengalaman pertama hantar anak asrama, anak tu cukuplah manja. Memang sentiasa ada dengan kita, bawa ketiak kita ni. Terus rasa macam nangis. Kalau pergi kerja, tak boleh lah orang tanya macam mana dengan anak. Dah mulalah bergenang air mata. Malu pun malu juga kan. Tapi nak berenang air mata, sabar je lah.
Hai Sufia. Hari ni Fiza live hari keempat. Nak dijadikan cerita, memang seminggu pertama tu sedih sangat-sangat. Sedih lah sangat-sangat. Sampai husband pun kata, itulah abang dah cakap. Betul-betul kena hantar anak asrama. Yang ni lah abang tak nak tengok. Sebab apa? Menangis. Cakap sabarlah, cakap macam tu. Anak kan ke mana pun. Lepas tu fikir balik, yelah, anak kan ke mana pun ada je. Menangis macam anak tu dah mati. Bukan maksudnya menangis tu macam anak tu ada lagi, tapi menangis. Bukannya tak boleh pergi tengok. Lama-lama tu ambil masa jugalah, sebulan sebenarnya ambil masa nak hilangkan rasa sedih tu. Sedih lah sangat. Asyik masuk bilik tengok tempat dia tidur. Lepas tu dia suka makan KFC, makan McD. Lalu dekat McD pun sedih. Kelakar dia tak korang macam tu? Ke Fiza seorang je rasa macam tu? Tapi memang akan simpan kenangan sampai bila-bila. Bila anak seorang, InsyaAllah kalau ada rezeki, memang nak tambah lagi. Hai Ciko. Lama tak jumpa. Dah berapa orang anak? Raya ni balik Sungai Dua tak? Tak boleh sebab rentas negeri. Okey, sambung balik tadi. Ambil masa dalam sebulan. Okey lah, dah boleh nak sembunyikan rasa sedih tu. Sebab anak sebenarnya telefon hari-hari. So sebenarnya sebelum masuk asrama dah cakap dengan anak, dah janji dengan dia lah, nanti ibu datang setiap Sabtu dan Ahad. Tak payah buat apa-apa dekat asrama tu, just belajar, menghafaz. Ibu akan datang setiap minggu. Ibu ambil semua baju, ibu basuh, ibu gosok, ibu hantar semula. Jangan risau, cakap macam tu. So dia kata okey, boleh, dia cakap macam tu. Ya Sufia, sedih. Sedih sangat-sangat, tak tahulah nak cakap. Sebab mungkin anak seorang kot. Tapi tak tahu jugalah kan, orang yang ibu-ibu yang ada anak ramai pun tetap juga rasa sedih sebenarnya. Yelah, kita macam fikir kat rumah ni dia tak ada. Kita suruh buat kerja macam-macam. Yelah, semua ibu dia boleh buat, macam kita boleh buat kan. Hai Kak Jun. Kerja ke hari ni? Tak jumpa pun semalam. Hai Encik Khalid. Hari ni cerita pasal pengalaman hantar anak asrama. Okey, jadi mana bermulalah sebenarnya rutin setiap minggu tanpa gagal tengok anak. Sabtu pergi pukul 8 pagi, ibu ayah dia ni dah terpacak dekat depan pagar sekolah asrama. Tengok dia duduk lepak-lepak, bawa makanan dekat kawasan asrama. Petang pukul 5.30 macam tu gerak balik. So hari Ahad macam tu juga, pukul 8 dah sampai dah. Orang kat office tu dah tahulah akan check in ke sekolah ke Rembau. Kan Sufia samalah, ingatkan Fiza seorang je. Ayah Had pun sama macam biasa, pukul 8 sampai pukul 6. Dekat pukul 6 kadang baru balik. Setiap minggu macam tu. Nak katakan sebab tak jauh sebenarnya pun pergi ke situ. Hilang rindu. Lepas tu bila dah sebulan 2 bulan, cakap dengan anak, ibu tak payah lagi lah datang setiap minggu, ibu datang 2 minggu sekali. Lepas tu dia cakap, tak boleh lah ibu, datanglah tiap minggu. Dia kata, yelah, sebab dah janji dulu kan. So bermulalah setiap minggu. Lepas tu, hai Ayu. Thank you sebab tengok. Tak aja akak cerita pasal pengalaman hantar anak asrama. Okay. Bila dah macam tu, pernah tahu satu hari orang cakap ambil anak, orang cakap curi anak lah maksudnya. Pukul 8 dah sampai,
Memang time tu untuk sebulan pertama ibu bapa memang ramai semua macam tu. Pukul 8 pagi semua dah bersusun-susun kereta dekat tempat parking. Jadi bila anak dah boleh, kita boleh tengok pukul 8 tu, ambil terus bawa masuk dalam kereta, terus balik Seremban. Aduh. Lepas tu sebab apa semua tak jauh. Lepas tu petang hantar balik. Bawa sampai macam tu sekali. Aduh, korang jangan buat macam tu. Jadi bila sekarang dah lama-lama, alhamdulillah nampak bila pergi tu seronok. Seronok sebab banyak perubahan. Banyak sangat perubahan positif. Dia dah macam bila kita hantar sekolah agama. Oh, Sufia Fizanta anak sekolah agama Asofa dekat Rembau. Anak Fizan lelaki, Fizanta sekolah kat situ. Yang rasa macam seronok, anak tu dia jenis yang macam nampak macam barang-barang jugalah. Bila hantar sana dia berlembut. Kalau macam dulu, kalau jumpa dia punya sesaudara ke, pakcik-pakcik dia ke, dia kena Fiza cakap, Naufal, pergi salam dulu, baru boleh buat apa-apa. So bila dia dah masuk sekolah agama tu, semua benda tu automatik. Datang ulur tangan salam, sampai macam ada yang terkejut lah, lain sangat anak kau ni, macam tu. Lepas tu lagi segi solat, lepas tu baca Quran, lepas tu dia setiap hari bangun pukul 4 pagi. Dia kata rutin memang 4 pagi. Sejuk ibu, dia cakap macam tu. Yelah sejuk, bangun 4 pagi kena mandi, bangun awal. Lepas tu kumpul untuk nak pergi madrasah dengan kawan-kawan berjemaah. Pergi madrasah kena mengaji dulu sampailah solat subuh. Lepas tu solat subuh berjemaah. Oh, Sufia hantar anak kat situ. Alhamdulillah, tanah Sufia. Okey, lepas tu Assalamualaikum Puan Robita. Fiza cerita pasal pengalaman hantar anak ke asrama, anak bujang seorang tu. Hai Azim, Mak Fendi. Alhamdulillah memang banyak sangat perubahan. Biasa benda yang dia mengadu setiap hari, ibu sejuk lah mandi kat sini. Yelah kalau kat rumah ada pemanas air kan, bila kat asrama mandilah air sejuk tu. Lepas tu ibu dekat sini makanan dia pedas-pedas, terpaksa makan pedas cakap macam tu. Yelah anak Fiza tak makan pedas. Jadi macam dengar lah kesiannya, cakap tak apa lapar, sabarlah, makan je lah pedas, nanti ambil air minum, cakap macam tu. Buat macam tu, terpaksa lah kan. Betul Sofia rasa macam biasanya bersyukur ambil keputusan. Bukan bersyukur sebab Allah izinkan hantar anak ke situ. Alhamdulillah. Bukan sekolah tu je bagus, sekolah lain pun bagus juga. Masing-masing punya pilihan nak hantar anak mana-mana. Dan masing-masing punya rezeki sebenarnya, betul tak? Hafiz, kau kerja ke hari ni? Lepas tu kan dah betul, Alhamdulillah, bersyukur sangat. Semua ibu ayah nak yang terbaik untuk anak-anak kan. Sama lah macam Fiza. Tu yang tak terfikir sebenarnya. Ialah Allah izinkan hantar sekolah situ. Alhamdulillah. Kalau ada yang nak hantar ke sekolah situ, hantar, memang bagus. Sekolah agama kan. Aduh, adik. Okey, lepas dah apa lagi nak cerita? Hantar kat sana, dia ngadu pasal makan kan. Okey, tak kisah. Lepas tu sebenarnya anak Fiza ni pemalu. Kalau kita datang setiap minggu tu bawa makanan, tak nak makan. Lepas tu kita belikan biskut, so simpan dalam almari pun tak nak. Malu katanya nak makan. Cakap dengan dia, kalau ibu duduk asrama penuh almari beli makanan saja. Ini dia tak nak. Tak apalah, cakap dia simpanlah juga. Tak ikut tak, manalah tahu tiba-tiba tengah malam lapar kan. Tahu je lah duduk asrama.
tengah malam mesti nak lapar. So belikan jugalah makanan. So sekarang ni pula, tapi pernah juga dia cakap, ibu tak naklah sekolah sini lagi. Cakap macam tu, Naufal nak duduk rumah jaga ibu ayah. Cakap tak payahlah jaga ibu ayah. Sebab apa, kenapa tak best ke sekolah ni? Best, tapi nak duduk dengan ibu. Dia cakap macam tu. Kelakar. Lepas tu cakap dia tak payah, tetap teruskan juga sekolah tu. Cakap macam tu, sekolah tu dah baik, kawan-kawan pun dah okey kan, best kan, seronok sekolah situ. Dia kata seronok. Cakap macam tu. Sekarang bila dah PKP ni kan, cikgu, kita semua anak-anak dah tak sekolah. Suka-sukalah dia duduk rumah ni. Lepas tu cakap dengan dia, rasanya Naufal ni tak sekolah sampai hujung tahun ni, tahun depan mau sekolah. Wah, dia punya suka dapat duduk rumah. Tapi inilah semua sekarang ada kelas online kan. Tetap jugalah Isnin sampai Jumaat ada kelas. Lepas tu main game. Gadget tak lepas pada tangan. Itulah sedikit sebanyak cerita, kenangan sangat bagi Fiza. Kalau cerita pasal anak ni memang boleh leleh mata kan. Ibu-ibu memang macam tu, rapuh. Dah petang nak hujan dah. Okay, siapa lagi tengah menonton tu? Terima kasih tau sebab menonton. Emosi pula sikit. Cerita pasal anak kan. Sekarang anak dah ada kat rumah, depan mata. Alhamdulillah. Ada hikmahnya lah PKP ni kan. Semua orang tahu ada hikmahnya PKP ni. Lebih banyak boleh habiskan masa dengan anak satu rumah. Kita tak keluar kan, satu family. Banyak aktiviti boleh buat sama-sama. Solat jemaah, mengaji, makan, gurau-gurau kan, betul tak? Alhamdulillah. Kalau betul next year lah kan dia orang sekolah. Okey lah. Fiza pun dah habis cerita dah pasal anak. Fiza nak stop sampai sini dululah. Boleh ya? InsyaAllah jumpa besok pula. Okey lah, nak berhenti dulu. Esok Fiza sambung dengan topik lain pula. Okey. Terima kasih semuanya sebab menonton. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum. Bye. Selamat buka puasa.